Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari raya kepada yang berhari raya pada hari ini. Kali ini pula saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai dengan intermarket analysis yang perlu kita buat sebagai salah seorang daripada pelabur global yang tegar. Apa yang perlu kita perhatikan, seperti mana yang telah pun saya kongsikan dalam video baru-baru ini, it's more towards kita mesti melihat apa pergerakan indeks pasaran utama di Wall Street. Tetapi apa yang lebih penting, seperti yang saya kongsikan sebelum ini, ialah mengenai dengan kadar inflasi yang kian meningkat dan apa impak pasaran yang lain akan sebahagian daripada tempias daripada inflasi ini, ya. So mari saya kongsi apa yang perlu kita perhatikan dalam pasaran ini, ya, pasaran global ini. Salah satu daripada antaranya yang perlu kita perhatikan ialah the 10-year Treasury yield yang pada masa ini cuba untuk menembusi ruang rintangan yang terawal ataupun the immediate resistance line pada paras 1.7, dan mungkin bila paras ini dapat ditembusi pada 1.7, mungkin ia akan mula bergerak ke atas kepada paras 1.8, kawasan sini, ya, rintangan di sini, dan mungkin ia akan selepas itu bila ia dapat mampu untuk menembusi ruang rintangan ini, ia mungkin akan dapat menembusi seterusnya kepada ruang rintangan kepada 2.0, dan mungkin juga akan cuba untuk menembusi ataupun retest semula, kembali semula ke paras 2.4. Jadi ini perlu kita perhatikan dari masa ke semasa, kerana at the moment apa yang dapat kita lihat di sini, uptrend line sedang kekal pada waktu inilah untuk 10-year Treasury yield ini, ya, masih lagi kekal, masih lagi utuhlah. Dan juga kalau kita lihat the latest trend line di sini ini masih juga kekal, ya, still okay. So trendline ini memainkan peranan yang penting, dan ini salah satu daripada technical analysis yang perlu kita lakukan juga dari masa ke semasa, ya, dari masa ke semasa. So still intact uptrend, dan momentum ini masih lagi on the uptrend side ataupun bullish momentum. So kita mesti perhatikan pasaran ini juga dari masa ke semasa. Selain daripada itu, kita juga ingin memerhatikan seperti apa yang saya katakan dan kongsikan sebelum ini, it's more towards gold ataupun pasaran emas, yang mana pada masa ini pasaran emas cuba untuk menembusi paras rintangan yang dibuat oleh downtrend line ini, dan berkemungkinan besar ia mungkin akan dapat ataupun mampu memecah trendline ini di paras 1860 sebelum ia dapat mampu untuk bergerak seterusnya ke paras 1900 dan seterusnya kepada 2000, paras 2000, dan mungkin akan menembus paras 2100 dan seterusnya. Jadi ini pun kita mesti perhatikan dari masa ke semasa untuk kita melihat di mana nanti pasaran ataupun sektor yang mungkin berpotensi untuk kita lihat, perhatikan dan melihat sektor-sektor ataupun saham-saham yang amat berpotensi dalam keadaan sekarang ini. Of course, sejak bulan 5 ini ataupun bulan Mei ini dan seterusnya, hinggalah hampir hujung tahun ini nanti, pasaran biasanya more towards rotational kepada pasaran-pasaran ataupun sektor-sektor yang lebih kepada real economy, seperti perhotelan dan juga tenaga dan sebagainya. Dan ini perlu kita perhatikan dari masa ke semasa, ya. Dan dalam keadaan pasaran yang tidak menentu ini adalah lebih baik untuk kita berhati-hati, dan sebaiknya we stay on the sideline, be in cash, dan tidak semestinya kita mengejar keadaan pasaran ini untuk kita meraup keuntungan dari masa ke semasa. It's much better untuk kita berehat sebentar,
Memerhatikan apa keadaan pasaran dan try to follow what the market is telling us. Jangan kita cuba untuk menganalisa untuk masa depan ataupun membuat prediction. Yang lebih senang is more towards kalau kita hendak membuat prediction. Don't try to make a prediction, just follow what the market is telling us. Dan insyaAllah kita akan mampu mengharungi pasaran yang tidak menentu ini. Okay? Itu saja perkongsian saya kali ini untuk kita sama-sama berhati-hati dalam pasaran yang agak turbulent at the moment. Volatility itu pun mungkin akan bercampur-campur, mungkin akan lebih volatile daripada sebelumnya ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.